Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 22 Jun bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan kemuka tawaran ambil alih 4 lebuhraya utama. Penduduk gempar, lebih 30 kubur dirosakkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan menerusi Kementerian Kewangan diperbadankan MOF Incorporated mengemukakan tawaran pengambil alihan kepentingan dalam 4 pengendali lebuhraya utama membabitkan nilai 6.2 bilion ringgit. Berdasarkan pemfailan itu, keputusan berkemungkinan sebagai langkah pertama kerajaan ke arah mengurangkan kadar tol. 4 lebuhraya terbabit ialah lingkaran Transkota Sendirian Berhad Litrak pada nilai 2.47 bilion ringgit, sistem penyuraian trafik KL Barat Sendirian Berhad Sprint 1.98 bilion ringgit, Kesas Sendirian Berhad 1.377 bilion ringgit dan syarikat mengurus air banjir dan terowong Sendirian Berhad Smart pada nilai 369 juta ringgit. Pengambil alihan itu seiring dengan pengumuman kerajaan Februari lalu yang bercadang untuk mengambil alih 4 lebuhraya terbabit sebagai sebahagian daripada janji pilihan raya. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Gabuda Berhad yang juga pemegang saham terbesar dalam keempat-empat pengendali lebuhraya terbabit berkata, pihaknya hari ini menerima surat tawaran daripada MOF Incorporated bagi mengambil alih semua kepentingan termasuk saham biasa, saham keutamaan dan saham pinjaman. Tawaran itu akan dilaksanakan oleh sebuah syarikat tujuan khas SPV yang dimiliki sepenuhnya oleh MOF Incorporated yang akan dikenal pasti. Tawaran kepada setiap pengendali konsesi lebuhraya sah sehingga jam 5 petang pada 12 Julai ini. Gamuda memiliki 70% kepentingan dalam Kesas, manakala Sprint 52%, Litrak 44% dan 50% dalam Smart. Baik, penduduk di Bacang Melaka gempar apabila sekurang-kurangnya 30 buah kubur di tanah perkuburan Islam As-Syakirin Pasir Putih di kawasan itu ditemukan rosak dipercayai akibat perbuatan khianat. Kejadian sekitar 8.30 malam itu turut melibatkan 2 buah kubur yang ditemui dengan kesan terbakar. Seorang penduduk Nik Syukran Muiz Rashid, 35 tahun terkedu selepas mengetahui insiden berkenaan turut membabitkan 5 buah kubur milik ahli keluarganya. Ujar anak jati Bacang itu lebih memilukan apabila sebuah kubur milik Allahyarham bapa saudaranya yang terletak kira-kira 50 meter daripada 4 kubur yang lain turut dibakar oleh pihak tidak bertanggungjawab itu. Pertama ni perasan kubur arwah datuk, arwah nenek, arwah pak saudara dengan arwah sepupu. Perasan masa belah depan tu lah. Tapi bila di belakang sana tu pun ada juga arwah pak saudara juga yang dibakar. Semua satu keluarga. Satu keluarga. Ada kaitan lah. Itu yang dapat WhatsApp dari pukul 8 lebih tadi. Dan terus datang ke sini tengok siapa yang kena ni. Sementara itu, pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Sarang Halang Bacang Nasran Mahat berkata kejadian ini bukan kali pertama. Malah seminggu sebelum Ramadan lalu, sebuah kubur turut mengalami kerosakan pada batu nisan dipercayai angkara khianat. Tambahnya, lebih mengelirukan, kesemua 30 buah kubur yang rosak itu juga melibatkan kubur kira-kira 8 keluarga yang sama dan dipercayai tindakan seolah-olah dirancang. Jadi saya dapat panggilan telefon dalam lebih kurang 8.45. Saya dapat panggilan telefon mengatakan kubur di tanah perkuburan di tanah kubur Syakirin Pasir Putih ini dibakar dan dipecahkan batu nisannya. Jadi saya terus ke sini dan mendapati ada 3 pemuda yang boleh dikatakan beritahu saya lah. Dia yang beritahu saya lah, mengatakan ada kebakaran dan pecahkan kubur ni lah. Sejurus lepas tu saya terus menghubungi pihak polis lah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Afzaniza Ahmad yang turut berada di lokasi kejadian enggan mengulas lanjut berhubung isu itu.
Semalam dan seperti yang dilaporkan kami, 2 buah masjid di Pasir Putih termasuk sebuah yang masih dalam pembinaan dan sebuah lagi surau berhampiran turut dirosakkan individu tidak dikenali. Polis menahan 3 remaja lelaki selepas mereka tampil menyerah diri semalam bagi membantu siasatan kes merosakkan makanan di sebuah kedai serbaneka di Nilai Negeri Sembilan seperti yang tular di media sosial kemarin. Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Muhammad Marzuki Besar yang mengesahkan perkara itu berkata ketiga-tiga mereka dengan 2 daripadanya berusia 18 tahun dan seorang 20 tahun ditahan di perkarangan IPD Nilai pada pukul 3.45 petang semalam. Mereka mengaku melakukan perbuatan itu dan kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesesaan kerana khianat. Polis juga akan mengemukakan permohonan reman terhadap mereka bagi siasatan lanjut. Khamis lalu tular di media sosial video berdurasi 1 minit 10 saat memaparkan perbuatan seorang remaja dipercayai sengaja merosakkan roti dan minuman di sebuah kedai serbaneka sambil dirakam oleh seorang rakan. Seorang lagi mentertawakan tindakannya itu. Video berkenaan mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang mengecam perbuatan terbabit. Bagaimanapun, ketiga-tiga mereka difahamkan telah memohon maaf kepada pekerja kedai serbaneka itu dan bersedia membayar ganti rugi. Seramai 15,000 pengunjung dijangka menghadiri Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2019 di Muzium Diraja Ibu Negara yang akan berakhir jam 6 petang ini. Dibuka kepada orang ramai sejak semalam, acara kemuncaknya perasmian oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebentar sahaja lagi. Untuk perkembangannya, kita berlintas langsung bersama Safwan Sawi di lokasi. Silakan Safwan. Baik, ada sedikit masalah di sana. Apa kata kita ke laporan seterusnya? Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan tiada halangan buat koperasi polis untuk menjalankan aktiviti perniagaan untuk menjana pendapatan bagi ahli. Jelas Tan Sri Muhyiddin, koperasi dan syarikat berkaitannya tetap tertakluk peraturan dan undang-undang. Saya fikir dia tak bercanggah. Kalau ada evidence mengatakan dia telah laku kesalahan, ada elemen rasuah, macam lain-lain organisasi, dia akan tertakluk pada undang-undang yang sedia ada. Dan kalau ada bukti, maka pihak yang dapat maklumat boleh sampaikan pada SPRM dan Balai Siasat. Beliau diminta mengulas kenyataan NGO Centre to Combat Corruption and Cronyism atau C4 yang mendakwa aktiviti perniagaan oleh koperasi polis boleh mewujudkan konflik kepentingan dengan tugas polis. Tan Sri Muhyiddin ditemui selepas menghadiri Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran Parti Pribumi Bersatu Malaysia Pulau Pinang di Sungai Nibong malam tadi. Baik, kerajaan terpaksa membelanjakan 3.5 juta ringgit hampir setiap bulan bagi menampung kos makanan pendatang asing tanpa izin parti di 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata, berdasarkan angka itu, kerajaan menanggung purata kos makanan RM12 sehari bagi setiap tahanan. Menurut beliau, tanggungan itu membabitkan kebanyakan parti yang ditempatkan di depo tahanan antara 1 atau 2 bulan sebelum dihantar pulang ke negara asal. Kos perbelanjaan ditanggung kerajaan itu bagi memastikan hak asasi parti terpelihara dan perkara itu turut dilaksanakan di semua depo imigresen di luar negara. Pengurangan kos makanan dapat diatasi sekiranya proses dokumen perjalanan yang disediakan pihak kedutaan berkaitan dapat dilaksanakan dengan cepat. Beliau berkata Jabatan Imigresen menjalinkan kerjasama dengan pihak kedutaan untuk mempercepatkan proses mengeluarkan dokumen perjalanan. Sehingga 18 Jun lalu, seramai 9,654 parti ditahan di 14 depo seluruh negara, masing-masing 7,650 lelaki dan 1,664 wanita, selebihnya kanak-kanak.
Datuk Khairul Zami berkata parti dengan jumlah tertinggi ialah rakyat Indonesia seramai 3,767 orang, diikuti Myanmar, Bangladesh dan India. Manakala selebihnya parti daripada Vietnam, Pakistan, Thailand, Filipina, Nepal, Nigeria dan lain-lain warga negara. Sebanyak 8,277 operasi dilaksanakan Jabatan Immigration sejak awal tahun ini hingga Selasa lalu dengan keseluruhan 103,224 warga asing diperiksa. 4 depoh iaitu di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Sepang, Lengging, Negeri Sembilan dan Juru, Pulau Pinang mengalami lebihan tahanan parti berbanding kapasiti depoh yang direkodkan sehingga 18 Jun lalu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali sebelum ke laporan antarabangsa, kita sekali lagi ke lintas langsung di Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2019 di Muzium Diraja Ibu Negara. Acara kemuncaknya adalah perasmian oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebentar sahaja lagi. Bagi perkembangannya, kita sekali lagi berlintas langsung bersama Safwan Sawi di sana. Silakan Safwan. Mari kita sama-sama memeriahkan acara hari ini. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2019 hari ini 18 Syawal 1440 Hijriah. Ada suara? Tadi tak ada audio kan? Saja je teaser kan supaya anda terus bersama dengan Buletin 130. Maklumlah deruja katanya berhari raya, masih lagi mood hari raya hari ini. Orang kata kalau di hampir-hampir penghujung dan di pertengahan Syawal ini beramah mesra berhari raya bersama sanak saudara rakan taulan. Di sini rasanya adalah lokasi strategik untuk berhimpun berhari raya. Mungkin ada di antara anda tak ada ke mana-mana, datang ke Muzium Diraja Jalan Istana Negara Kuala Lumpur di sini. Dan betul Syira, seperti yang dimaklumkan, insyaAllah akan dirasmikan, dijadual oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada sekitar 2:30 petang nanti. Dan ketika ini saya dah maklumkan dan kelihatan kelibat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi telah pun tiba, dan dijangka ada lagi beberapa jemaah menteri, kabinet menteri yang mungkin akan hadir, tetamu-tetamu VIP dan juga seluruh rakyat Malaysia termasuk pelancong asing untuk sama-sama kita berhari raya di sini. Anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dan ketika ini sambil orang kata menantikan kunjungan orang ramai untuk terus datang di sini sehingga pukul 6 petang nanti. Mungkin ada di antara anda yang menanti-nantikan acara kemuncak selain dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri, dan dijangkakan juga difahamkan akan ada penyanyi nombor 1 Malaysia Datuk Siti Nurhaliza juga akan membuat persembahan di sini. Dan sambil-sambil itu juga mungkin ada yang orang kata macam dah 18 Syawal ni makan terlalu banyak tersedak. Tengok ni, saya telah pun mendaftar untuk rekod Malaysia iaitu meminum minuman sarang burung yang akan sama-sama serentak dilakukan sebentar sahaja lagi. Orang kata sambil makan-makan tu kita selit-selitlah aspek kesihatan sikit kan. Macam mungkin makan sate tiba-tiba makan apa orang kata kuah sate kuah kacang timbul jerawat, minum sarang burung tiba-tiba cantik. Itu di antara aktiviti yang diselitkan di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia ini. Pelbagai acara diselitkan selain aktiviti-aktiviti apa orang kata minum serentak minuman sarang burung untuk Malaysia Book of Record. Sambil-sambil itu juga ada acara merewang, ada acara apa orang kata mengacau dodol bersama, bukan membawang tetapi merewang bersama dengan pelancong asing dan juga tetamu-tetamu yang mungkin ada di antara anda datang dari utara, selatan, Sabah, Sarawak. Ada laksa Sarawak juga disediakan di sini. Dan inilah dia di belakang saya ini adalah pentas utama. Akan diadakan pelbagai aktiviti, pelbagai persembahan diadakan. Dan kalau kita lihat di luar istana lama ini juga, Muzium Diraja ini juga turut disediakan agensi-agensi yang akan terlibat dalam menyediakan pelbagai apa orang kata perkhidmatan untuk orang ramai di luar sana. Dan di sebelah saya ini juga kalau anda saksikan ramai yang datang untuk menjamu selera. Ada yang katanya dari
Putrajaya. Tempat-tempat makanan tak sampai-sampai. Boleh datang ke sini untuk sama-sama kita memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2019. Terima pentas. Baik, terima kasih Safwan. Kita terus ke laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 3 maut dan puluhan lagi cedera dalam kemalangan melibatkan 2 kereta api di Hyderabad, Selatan Pakistan. Menurut laporan media tempatan, kereta api penumpang Jinnah Express dari Lahore ke Karachi itu merempuh sebuah kereta api kargo yang sedang berhenti di satu persimpangan. 3 mangsa yang maut melibatkan pembantu pemandu dan seorang pengawal kereta api. Manakala semua penumpang disahkan selamat dengan sebahagian daripada mereka mengalami cedera ringan. Insiden memaksa perkhidmatan kereta api dari bandar Karachi digantung sementara. Baik, ketika perebutan jawatan Perdana Menteri Britain dilihat semakin hampir dalam genggamannya, lelaki yang disebut-sebut sebagai calon pilihan Boris Johnson terpalit kontroversi terbaru melibatkan kehidupan peribadinya. Johnson dilaporkan terlibat dalam pergaduhan domestik hingga menyebabkan pihak polis dipanggil ke kediaman awal pagi semalam. Dalam kejadian itu, seorang jiran melaporkan mendengar bunyi jeritan dan hentakan yang kuat. Jiran itu kemudian menggunakan telefonnya untuk merakam video pertengkaran antara Johnson, 51 tahun, dengan teman wanitanya yang berusia 31 tahun yang juga bekas Ketua Komunikasi Parti Konservatif. Bagaimanapun, pihak berkuasa dilaporkan beredar dari tempat kejadian selepas mendapati insiden tidak menimbulkan ancaman kepada penduduk. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa meluluskan serangan tentera ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap insiden negara itu menembak jatuh drone pengintipnya. Bagaimanapun, Trump mendakwa menarik balik arahan itu pada saat akhir. Menurut laporan New York Times, Trump berkata jet pejuang Amerika Syarikat sudah berlepas ke udara dan beberapa buah kapal perang sudah mengambil posisi bersiap siaga untuk melancarkan serangan balas. Trump mendakwa membatalkan arahan itu kira-kira 10 minit sebelum ia sepatutnya dilancarkan selepas diberitahu tindakan berkenaan akan menyebabkan kematian 150 orang. Kata New York Times lagi, serangan itu sepatutnya dilaksanakan pada awal pagi untuk mengurangkan risiko membahayakan tentera atau orang awam. 4 maut dalam pertempuran antara polis dan kumpulan bersenjata di barat Meksiko. Kejadian tercetus selepas polis peronda melaporkan mengesan beberapa individu yang mencurigakan di sekitar kawasan kejiranan berhampiran Guadalajara. Ketika polis menghampiri sebuah rumah untuk menjalankan siasatan, suspek yang bersembunyi di dalam rumah melepaskan tembakan ke arah pihak berkuasa itu. Insiden berbalas tembakan berlarutan lebih 2 jam. Mangsa korban melibatkan 2 anggota polis dan 2 suspek bersenjata, manakala 3 lagi suspek berjaya diberkas. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan Prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan pertembungan separuh akhir siri antarabangsa Malaysia 2019 di Ipoh hari ini akan menemukan 4 pemain negara. Diketuai pilihan utama Sung Joo Ven yang menewaskan penyandang juara dari Indonesia Gajira Piliang Fikihi Lacupu di suku akhir malam tadi. Turut mara dalam acara perseorangan lelaki itu ialah pilihan kedua kejohanan Chiam Jun Wei yang menyingkirkan seorang lagi pemain Indonesia Yonatan Ramli. Menghuni ranking 42 dunia, Juven tidak berdepan masalah menewaskan Gajira yang diletakkan pilihan ke-6 dengan keputusan straight set dalam tempoh 31 minit. Lawan Juven di peringkat separuh akhir ialah seorang lagi pemain negara Lim Chong King, 19 tahun yang membuat kejutan apabila menewaskan pemain pilihan ketiga dari Kanada Xiaodong Sheng juga dengan keputusan straight set 22-20, 21-16. Sementara itu, lawan Jun Wei di peringkat 4 terbaik ialah Tan Jia Wei yang juga pilihan ke-11. Jia Wei marah selepas menewaskan rakan senegara yang diletakkan pilihan ke-8 Lim Ching Wing dengan
keputusan straight set 21-14, 21-12 pada aksi di arena badminton itu. Dalam acara perseorangan wanita, pemain negara yang juga juara bertahan AS Kisona meneruskan kemarahan di separuh akhir selepas menewaskan pilihan ke-6 Jaslyn Hui Yiyan dari Singapura 12-21, 21-13, 21-16. Lawan Kisona berikutnya ialah Sri Fatmawati dari Indonesia yang marah selepas mengejutkan wakil negara yang juga pilihan kedua kejohanan Ho Yen Mei 21-17, 21-18. Seorang lagi pemain negara Un Shi Zuan turut marah selepas menewaskan pemain Singapura Grace Chua 21-14, 16-21, 21-9. Selepas nama pembantu jurulatih skuad bawah 23 tahun Brad Maloney dicanang sebagai jurulatih baru skuad bawah 19 tahun negara, sekaligus timbul persoalan mengenai siapa individu yang bakal menggantikan tempatnya dalam skuad bawah 23 negara. Sekiranya dia sah dilantik bagi menggantikan tempat Boyan Hodak, situasi ini menyaksikan pengenali Dato' Ong Kim Swee kehilangan orang kanannya yang sebelum ini cemerlang membantunya memenangi pingat Perak Sukan C 2017 dan layak ke suku akhir kejuaraan bawah 23 Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tahun lalu. Bagaimanapun, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Stuart Ramalingam menegaskan jika Maloney dipilih sebagai jurulatih skuad bawah 19, pengendali dari Australia itu perlu bersedia untuk memegang dua jawatan sekaligus, memandangkan FAM mahu menggunakan sumber kejurulatihannya dengan lebih efektif. Ia membabitkan penyusunan semula struktur kejurulatihan di mana sekiranya Brad dilantik sebagai jurulatih skuad bawah 19, mungkin tiada pengganti kerana boleh terus kekal membantu Datuk Kim Swee bagi skuad bawah 23. Dalam perkembangan sama, Stuart mendedahkan badan induk itu bukan setakat menyenarai pendek Maloney, sebaliknya beberapa jurulatih lain turut berada dalam pertimbangan bagi menggantikan tempat Hodak. Menurutnya, FAM memerlukan sedikit masa bagi jawatan kuasa teknikal melakukan perbincangan dan pemilihan. Berkemungkinan ia akan diumumkan Selasa depan. Pasukan Korea Selatan bakal membuat penampilan pertama dalam kejohanan kuda lasak Piala Endurance 2019 di Setiu Terengganu. Acara telah bermula semalam dan berakhir esok. Menurut pengurus besar kejohanan Cik Mat Din Ismail, ia membuktikan sukan kuda lasak semakin mendapat perhatian di negara ini. Selain menyaksikan, Thailand, Singapura dan Indonesia juga turut mengesahkan penyertaan mereka pada edisi kali ini. Oleh kerana ini adalah Asian Open Endurance Cup, negara-negara Asia juga dijemput dan Korea telah turut menyertai buat pertama kalinya untuk tahun ini. Beliau berkata demikian selepas majlis makan malam di International Endurance Park Lembah Bidung, Setiu Terengganu malam tadi. Turut diraikan ialah 32 peserta sukarelawan yang berjaya menamatkan kursus Riding for the Disabled RDA yang menerima sijil setelah menjalani latihan selama 6 bulan. Sementara itu, peserta negara Azizatul Asma Abdullah teruja melihat sambutan semakin menggalakkan dari kalangan atlet tempatan pada kejohanan kali ini. Dia yang juga pemenang pingat emas Sukan C 2017 berharap kejohanan ini dikekalkan pada masa hadapan. Kejohanan Kuda Lasak Asian Cup 2019 ni akan membuka peluang kepada rider-rider baru dari Terengganu dan juga luar Terengganu, rider-rider dalam Malaysia lah, dengan lawan dengan negara luar seperti Singapura, Thailand dan Korea. Ini memberi pendedahan kepada rider-rider kita